Nanti jin tu ingat kita memberi makan kat dia, dia ikut kita balik rumah, nanti dia ingat kita tuan dia pula. Dia mengharap kita dapat makanan daripada kita pula. So ini perkara yang perlu kamu berhati-hati. Allahumma salli ala Mustafa Allah. 8 jenis makanan yang disukai jin, kesukaan jin. Ustaz tahu ramai dah tahu kat luar sana, cuma Ustaz nak ingatkan balik lah. Dan Ustaz hormati habaib, Ustaz-Ustaz di luar sana yang sedang mendengar apa yang Ustaz cakap ni. Kalau Ustaz ada salah, perbetulkan lah, boleh PM Ustaz nanti nah. Dan harap jangan dah mencari kesalahan orang lain dan tegur secara umum. Kalau ada salah, PM Ustaz tepi, insya-Allah nanti Ustaz akan reply. Ustaz akan betulkan nanti, insya-Allah. Dan yang nombor 5, nombor 6 tu agak ngeri sikit lah. Kamu dengarlah sama-sama, insya-Allah. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, manusia tak tak juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak semua manusia memerlukan makanan, jin memerlukan makanan juga. Setengah orang fikir jin tak makan, jin tak perlu makan. Jin bukan malaikat nah. Jin pun perlukan makanan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makanannya mestilah berbeza. Jin Islam makanannya berbeza dengan jin kafir, jin bukan Islam. Sama juga dengan kita lah, orang Islam dengan orang bukan Islam pun berbeza makanan. Sallu ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Tolong catat setiap poin yang Ustaz nak nyatakannya. Baik, poin yang pertama. Jin suka kepada darah. Ni, darah. Bangsa jin sangat suka darah. Baik itu darah haiwan ataupun darah manusia. Okey. Darah luka ke, ataupun kalau perempuan darah dia punya itulah. Bila datang bulan kan. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah sebab kenapa wanita tidak boleh membuang sebarangan dia punya pembalut itulah, dia punya itulah. Sebaiknya kena bersihkan dahulu. Ni kena beritahu kat anak-anak, khususnya mereka yang duduk asrama semua kan. Ataupun kalau kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun sallu ala sayyidina Muhammad. Kamu duduk dengan rumah kamu tu, kamu jangan fikir kalau kamu buang tu kamu dah settle masalah. Hati-hati. Bersihkan dahulu, buang dengan baik. Sallu ala sayyidina Muhammad. Poin yang pertama, kalau untuk lelaki, kalau kamu luka ke ataupun darah aksiden di tempat kejadian pun kena bersihkan lah. Tolong bersihkan darah-darah tu, takut jadi makanan dia. Ataupun kamu dah sembelih ayam dekat rumah kamu, kamu jangan biarkan darah tu kat situ. Kalau boleh tanam dengan baik-baik darah ni. Kena cuci baik-baik, bersih baik-baik, jangan buang sebarangan. Sallu ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah kotoran. Setiap perkara yang kotor itu adalah kesukaan jin. Sebab itulah kebersihan ni sebahagian daripada iman. Jadi sallu ala sayyidina Muhammad. Kaum jin ataupun bangsa jin ni sangat suka kepada kotoran, khususnya kotoran daripada manusia. Yang ni kotoran di dapur kita ke, kotoran sampah rumah kita ke, kotoran bilik kita ke. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nak lagi seperti bekas air kencing yang bau hancing tu disuka. Sallu ala sayyidina Muhammad. Kerana mereka suka sekali duduk di bilik mandi. Sebab tu bilik mandi, bilik air ni kena bersih, betul-betul bersih sebelum nak keluar. Jangan bagi bau busuk, bau najis semua kan. Bersih sungguh-sungguh. Sebab itu adalah kesukaan dia, bagi bersih, bagi bau harum bilik air tu. Boleh nak? Sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika memasuki kamar mandi. Ustaz dah ajar bab doa ni lah. Dan ada doa untuk buka baju juga nah. Ustaz ajar itu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Itu komen lah. Masuk tandas doa macam biasalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh. Yang ketiga, kesukaan jin adalah bangkai. Ingat nah, kalau rumah kamu ada bangkai apa-apa, cepat tanam, jangan bagikan dia berbau. Nanti bukan setakat jin saja yang suka, bahkan binatang yang liar kat luar sana pun suka kepada bangkai ni nah. Sallu ala sayyidina Muhammad. Macam biawak disuka kepada bangkai ni lah. Macam panca indera manusia kan dapat hidu, jin pun dapat menghidu bau bangkai ni.
So kalau bangkai tu ada rumah kita, jadi negatif energy ataupun bangsa jin yang akan sukalah duduk kat rumah kita yang bawa bangkai tu. Bangkai cicak kau, bangkai tikus kau, jangan dibiarkan, bagi bersih. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makanan yang favorite bagi jin. Bukan setakat jin saja, haiwan pun sangat favorite dengan bangkai ni. Sedap bawa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, yang keempat pula adalah tulang. Kenapa tulang? Kamu tengok anjing suka tulang kan? Bahkan bangsa jin lagilah suka tulang. Nak lagi kalau kamu yang jenis suka hiking, berkemah, yang ni berkemah di tepi sungai semua kan. Kalau boleh tulang tu kumpulkan satu tempat, kalau boleh tanam. Boleh? Kalau boleh tanam tulang tu, jangan dibiarkan terbiar macam tu. Nanti sisa-sisa makanan kamu akan jadi bahan makanan bangsa jin. Sebab tu kalau berkemah semua kan, jangan dibiarkan tulang tu dibaling-baling. Hati-hati. Nanti jin tu ingat kita memberi makan kat dia, dia ikut kita balik rumah, nanti dia ingat kita tuan dia pula. Dia mengharap kita dapat makanan daripada kita pula. So ini perkara yang perlu kamu berhati-hati. Faham tak? Kalau faham, tolong komen faham. Dan kalau boleh, tulang-tulang belulang ni jangan disimpan di dalam rumah. Kena settle sebelum tidur tu, kena settle. Jangan bagi duduk dalam rumah, sebab ianya adalah sangat-sangat bahaya. Sebab tu orang tua dulu, kalau malam dia beritahu tak boleh nak beli ayam, tak boleh nak beli daging. Sebab apa? Sebab dikhawatiri bangsa jin ni akan ikut balik ke rumah. Disebab kita bawa daging tu kan. Sebab tu orang dulu beritahu ayam malam-malam tak boleh nak beli ayam. Macam nak beli KFC semua, hati-hati. Nanti jin tu dapat menghidu bau-bau makanan yang kita bawa tu, ayam kau semua kan. Sallu ala sayyidina Muhammad. So kena faham sini dah. Kenapa tak boleh? Boleh nah? Kalau kamu daripada Kelantan nak naik KL, tiba-tiba bawa daging korban ke semua, tulang sekali, hati-hati, jangan main bawa dalam kereta, bahaya. Dekat Karak ke semua tu, tempat-tempat yang seram tu, takut-takut binatang ataupun bangsa jin tu lah mengikuti kamu sampai rumah. Boleh menyebabkan kamu pun kena gangguan. Faham tak? Tulan dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Sallu ala sayyidina Muhammad. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari nombor 3860. Boleh tak? So makanan dia adalah tulang dan kotoran. Sallu ala sayyidina Muhammad. Nombor kelima ni kena tengok pada ruangan komen. Bayi punya bekas. Ustaz tadi nak sebut perkataan ni, nanti Facebook dia akan ni lah, YouTube atau Facebook akan block. Boleh tengok pada ruangan komen. Ustaz ada komen okay. Lepas baby lahir tu, dia akan keluarkan satu sarang dia tu. Ustaz tadi nak sebut benda ni lah. Jadi sarang tu adalah sangat bahaya. Kenapa? Sebab tu orang dulu bidan-bidan ni suka kepada sarang tu. Sarang tu makanan kepada bangsa jin, sangat delicious, sangat lazat, sangat special. Sallu ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi yang lebih seramnya, bangsa jin atau setan ni juga sangat suka makan bayi dalam kandungan. Sama ada dimakan ataupun dia ambil bayi tu. Kalau dia makan, kita boleh tengok bayi tu dalam masa usia 3 bulan, 2 bulan tu tinggal kantung saja, bayi tu hancur. Selalunya makanan kepada jin nasab atau jin saka keturunan lah. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Sebab takut benda ni lah. Sebab dia dapat hidu bau bekas jin, bekas baby tu kan. Orang panggil itulah, Ustaz ni sebut. Jadi benda tu lah dia sangat-sangat sensitif. Sebab tu malam perempuan tak boleh nak keluar kalau dia pregnant. Sangat-sangat tidak dibenarkan keluar lah kalau boleh. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan sesuatu ayat suci Al-Quran untuk kita pagar dia. Baca, contohnya baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Boleh nak pagar, ataupun baca Bismillah ataupun selawat tafrijah. Untuk kita menangkalkan, ini kita menghindari pengaruh-pengaruh jahat dari bangsa syaitan dan jin. Sebab jin ni suka, dia akan cuba untuk menghancurkan. Sallu ala sayyidina Muhammad. Yang nombor ke-6 pula. Okey, faham tak? Faham tak? Sebab tu bekas baby tu lah, saya tadi sebut, bekas baby tu
perlu ditanam. Masa nak tanam ni kena letak apa? Orang kata kena letak limau, asam, benda-benda masam kan. Letak ada yang letak paku lah, letak garam lah. Sebab apa kena letak benda tu? Sebab dia nak bagi nyah bau. Bangsa jin tak dapat nak hidu nanti bau tu. Nak bagi bau limau semua. Faham tak? Jadi sebab tu kena letak benda tu. Bukan setakat bangsa jin, binatang pun tak suka. Dia tak boleh nak hidu bau kalau ada limau, garam, asam jawa semua letak kat situ kan. Kita basuh dulu bagi bersih bekas baby tu. Lepas tu masukkan yang tadi campuran limau semua tu lah. Dengan itulah, jangan letak cili lah. Kita bukan nak buat masakan. Kita nak bagi hilang bau. Tanam dia kalau boleh 2 kaki ke dalam sikit lah. Lepas tu hempak pula dengan batu. Ni teknik untuk tanam lah. Tak nak bagi benda tu binatang buas dapat hidup lah benda tu. Ataupun dan kena hati-hati masa nak tanam tu. Kalau boleh kena tengok sekitar. Takut-takut ada dukun sedang memerhati kita untuk ambil kita punya bekas baby tu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nombor ke-6, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Yang ni ramai sangat yang masih lagi buat lah. Ingat, makanan yang dimakankan dengan menggunakan tangan kiri pun adalah makanan jin juga. Jin suka makan bekas makanan ataupun orang yang sedang makan makanan tangan kiri. Sebab syaitan makan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makanlah dengan tangan kanan. Ketika minumlah dengan tangan kanan, kerana syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim nombor 20 nombor hadis dia. Faham tak? So yang kidal tu hati-hati nah. Ambil sudu, belajar pakai dengan tangan kanan. Boleh. Kalau kamu makan dengan tangan kanan, insya-Allah susah nak kena sihir. Dengan berkat baca bismillah semua, kamu makan sunnah. Nombor 7, makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Sebab tu nak makan tu kena baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata pada kawan-kawan teman-temannya, sungguh kalian tidak dapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Okey. Manakala kita baca bismillah tu, syaitan tak dapat nak makan dan tidak dapat masuk ke dalam rumah kita tidur. Boleh? Namun ketika seseorang memasuki rumah dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Kalau kamu tak nak suruh jin duduk dalam rumah kamu, baca je. Tak payah baca lah. Tak payah baca lah zikir-zikir ni semua masuk rumah. Tapi kalau kamu tak nak bagi gangguan ni masuk dalam rumah kamu, masuk rumah je terus. Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Okey. Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Kalau kita masuk rumah, kita tak baca bismillah, maka syaitan ni akan masuk dalam rumah kita, akan bermalam dalam rumah kita, tidurlah. Hadis riwayat Muslim nombor 2018. Okey, 2018. Okey, nombor 8. Nombor 8 ni adalah sajian atau sesembahan ataupun orang panggil apa? Tempatnya duduk tempat orang hidang kepada tokong itulah. Jin dan syaitan juga suka makan semua makanan yang diberikan oleh dukun atau yang digunakan sebagai sajian kerana memang sejak awal makanan itu diniatkan untuk dimakan oleh bangsa jin. Boleh? So kamu jangan ambil limau orang Cina duduk semayang semua kan. Jangan duduk makan benda tu. Sebab itu adalah makanan jin. Takut nanti kamu makan kotor nanti makanan tu lah. Kamu tak nampak secara zahir, tapi kalau mata kamu dapat melihat makanan tu, sebenarnya makanan tu sudah kotor. Kamu tengok tak ada orang ni buah sedap, buah lima, buah anggur kan, terus pergi ambil buah lima tu makan. Sebab tak ada orang tengok kan. Jangan makan makanan yang telah dihidangkan kepada bangsa jin. Jangan dimakan, takut nanti efek pada kamu sendiri. Sallu ala Sayyidina Muhammad. So cukuplah 8 perkara yang ustaz nyatakan tadi. Yang nombor 5 ni kena ambil berat, sebab boleh jadi kena gangguan lah. Yang nombor 5 ni bekas bayi itulah yang ustaz nyatakan tadi. Kalau kamu tidak buat betul-betul, tidak tanam betul-betul, tidak jaga betul-betul, dan tidak berpantang, orang perempuan mengandung ni tak boleh nak keluar rumah. Boleh jin dapat hidu bau benda tu semua lah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baik, macam mana ilmu hari ni? Faham tak? Kalau faham tolong komen sangat faham, InsyaAllah. Terima kasih yang tulis notan. Nanti masukkan dalam grup kan. Siapa yang belum join grup lagi, ustaz letak link. Okey, yang kalau dekat
Telegram, kalau dekat YouTube boleh tekan link dekat description. Okay, pasal letak link. Terima kasih yang share nah. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rezeki, murahkan rezeki bila afiah wassalamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.